Sebab tu dengar kadang-kadang kita duduk, kalau tuan-tuan pergi dekat Masjidil Haram, kadang dengar imam sudais baca, kadang-kadang bukannya faham pun, tapi bila orang Arab mula menangis tuan, dia punya aura menangis tu sampai kat kita, menangis sekali tu. Allahu Akbar, menangis. Kita menangis sebab kesayuan Al-Quran. Mereka menangis mungkin mereka faham ayat tu, tapi kita menangis kerana kesyahduan dan begitu keadaan hati kita rasa macam Allahu Akbar. Dekatnya kita rasa kita dengan Allah di saat dan ketika. Sebab tu tentang Quran ni dahsyat tuan. Baca, kita betulkan bacaan kita, kita belajar dan kita cuba baca dengan tenang. Ramai orang kelang kabut baca nak habis. Tambah-tambah nak kerja nak habis 1 juzuk sehari. Memang lagi tempat baca memang langgar, apa yang boleh langgar, yang penting habis. Dan dengan Quran pula kita dapat laknat nanti. Sebab tu tenang, duduk dengan tenang, ambil nasihat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, hadirkan bacaan tu dalam keadaan kita rasa Al-Quran tu masuk satu-satu lah hati. Bila stres cari Quran. Bila stres cari Quran. Al-Quran menerangkan semua, tak ada satu pun yang miss dalam Al-Quran. Ada orang tanya, adakah dalam Al-Quran cerita banyak? Ada Al-Quran cerita macam mana atom bergerak semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menceritakan secara detail dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang macam mana kita nak faham Al-Quran ni? Ramai orang yang mereka mengambil Al-Quran ni secara zahir saja. Al-Quran ini Allah Ta'ala hadirkan bukan hanya keadaan zahir. Ulama' beritahu, kalaulah Al-Quran ini segala ayat dia cuma zahir, baca, itulah makna dia dan itulah kefahaman dia. Tuan-tuan, ulama' beritahu keldai-keldai pun boleh faham Quran. Tapi ayat-ayat Al-Quran ada setengah ayat yang Allah hadirkan dengan sindiran. Ada setengah ayat yang Allah Ta'ala hadirkan dengan makna-makna yang menyebabkan kita kena kefahaman daripada hadis untuk tafsir ayat tu. Nabi menjelaskan macam mana ayat tu sepatutnya. Kita terpaksa tengok asbabun nuzul, macam mana bila turun ayat tu, dalam keadaan macam mana untuk faham keadaan ayat tu. Tuan-tuan, ini Al-Quran, mukjizat yang begitu hebat. Sampai masa kami mengaji bahasa Arab, lalu saya tanya ustaz saya daripada Jordan, kita belajar bahasa Arab, tak ada belajar tajwid pun, tak ada orang cakap Arab dengan tajwid, tak ada ma'arif li sukun dekat dalam bahasa Arab, sembang-sembang tak ada orang ma'arif li sukun, tak ada. Tapi dalam Quran ada. Kenapa macam tu? Tenang, ustaz kami kata apa? Arab ni bahasa, tetapi Al-Quran ini mukjizat. Mukjizat ini sekali-kali takkan dapat ditiru oleh mana-mana zaman, melainkan inilah satu-satunya Al-Quran yang Allah khaskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat ni. Ini mukjizat Al-Quran. Setiap daripada tajwidnya hadir dan sikit pun tak berubah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiraat mungkin berubah. Qiraat kenapa berubah tuan-tuan? Qiraat berubah kerana keadaan kaum tu, slang tu. Orang Terengganu cakap lain, orang Kedah cakap lain, orang Perlis cakap lain. Bunyi macam sama, Kedah Perlis lain, dan Penang pun lain, orang Perak lain, orang Negeri Sembilan lain. Sebab tu bila sahabat datang yang baru masuk Islam daripada kawasan Arab yang lain, bila datang jumpa dengan Nabi, baca Quran dengan qiraat yang berbeza, Nabi tidak menidakkan bacaan bacaan mereka. Bahkan Nabi SAW mengiyakan bacaan tu, dan maka muncullah satu cabang qiraat. Dan hari ini kita baca satu qiraat kat Malaysia, cuma jangan campur. Jangan campur qiraat saja, nak bagi sedap sikit, campur habis semua. Dia mula baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dia mula qiraat lain, di hujung qiraat lain, tak boleh kan. Seronok sangat kan. Rasa kreatif sikit kita buat, tak boleh. Sebab tu kita kena hadir dalam, kita mula mengaji benda ni, kita akan rasa Allahu Akbar. Indahnya Al-Quran, cabang ilmu Al-Quran tu dia berkembang. Sebab tu zaman sahabat dulu, sahabat tak belajar sifat 20, sahabat tak belajar sifat 20. Tapi zaman sekarang, kenapa kita kena belajar? Kerana munculnya macam-macam keadaan sehingga nak merosakkan akidah orang hari ini dengan pensifatan manusia terhadap jasadnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat penjisiman kepada Allah sehingga benda tu cukup bahaya akidah macam tu. Terpaksa hari ini ulama-ulama kita, Al-Imam Asy'ari, Al-Imam Al-Maturidi, terpaksa untuk hadirkan benda ni. Sebab apa? Untuk kita hari ini mengkhususkan balik, kita nak kenal
Bukan makna kalau siapa yang kata, kalau ulama kita pesan, kalau siapa yang kata Allah cuma ada 20 sifat, dia sesat. Kita belajar sifat 20, Allah banyak sifat. Sifat Allah melebihi daripada itu. Tapi kita belajar sifat 20 untuk mengenal macam mana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kalau kita faham dan kita tahu 13 sifat, 20 sifat tu kita dah cukup. Sebab tu bila Abdullah ibn Abbas sampai kepada ayat Mujassimah, dia tak tafsir ayat tu. Dia tak tafsir. Contohnya liwajhillah sampai ayat pada untuk wajah Allah. Abdullah bin Abbas sampai pada ayat ni dia tak mau tafsir, dia tulis. Sebab apa ramai bila orang kata, bila mula bahayanya orang kata Allah memang ada wajah. Allah ni bahaya ni, bahaya. Ini cukup bahaya. Kita nak selamatkan diri kita untuk samakan sifat Allah dengan makhluk. Nabi sebut wallazi nafsi biyadihi, yang mana jiwa aku berada dalam genggaman Allah. Genggaman Allah bukan macam ni. Apa yang dimaksudkan dengan genggaman Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang dimaksudkan dengan wajah Allah? Para ulama kita hadir terpaksa untuk hadirkan kepada penjelasan benda ni terhadap qiyas ni. Kenapa? Supaya kita tak cuba bayangkan Allah Taala ada tangan macam ni, Allah ada wajah macam ni. Wajah ada tapi tak sama macam wajah manusia. Allah Akbar. Bahaya. Untuk elakkan daripada bahaya tu, dah kita mengaji sifat 20. Satu penting untuk benda-benda macam ni. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka hadir kepada penghayatan Al-Quran, mereka rasa mereka dekat dengan Allah. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran ialah jawapan kepada soalan-soalan orang-orang Arab. Kalau hari ni ayat Al-Quran sampai pada kita pun macam-macam soalan. Saya satu program dengan anak-anak muda tu, yang perempuan punya soalan yang dahsyat kan. Pening tu, kita kadang-kadang bukan salah mereka, salah saya tak buat dakwah sungguh-sungguh. Orang perempuan, anak-anak perempuan muda tanya, ni ustaz, ada ke dalam Quran suruh pakai tudung? Allah. Daripada zaman mak dia pun tak nak tanya soalan tu. Tiba-tiba anak dia tanya, tuan nak beritahu, sekarang ni manusia disuruh, kita diajar untuk berfikir luar daripada kotak, dan anak-anak kita pun berfikir luar daripada Quran. Saya nak jawab apa? Saya kata, ayat, saya boleh baca ayat lah, adik dengar betul-betul ayat ni. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, Allah sebut ayat dalam Quran. Qul li azwajika, beritahu pada isteri-isteri kamu, wa banatika, dan anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minina, dan wanita-wanita yang beriman daripada kalangan kamu, yudnina alaihinna min jalabibihinna, labuhkan jilbab kamu, labuhkan pakaian kamu, yakni apa yang kamu pakai itu tutup sampai dada-dada kamu. Ala juyubihin, bawah pada dada kamu ni. Nabi suruh, Allah suruh, bukan Nabi, Allah suruh. Bukankah tu ayat tutup aurat? Taklah kalau adik pakai tudung tak apa, adik pakailah apa-apa pun. Tong sampah buat bulat pun tak apa, yang penting dia apa? Dia tutup. Allah suruh turunkan sampai ke dada, bawah pada dada. Kita nak lipat hari ni pakai tudung dengan style macam-macam, freestyle kan. Tarik ke kiri, tarik ke kanan, silang. Orang Arab jahiliah dulu pakai tudung juga. Macam mana orang Arab jahiliah dulu pakai tudung? Macam tu. Dia akan silang tudung, dia akan nampakkan sebahagian dada, dia akan nampakkan sebahagian rambut. Ini pakaian orang Arab jahiliah. Hari ni kita punya passion lah kali, hampir balik-balik negara ke zaman tu. Kalau lah orang Arab jahiliah ada dengan kita hari ni, apa dia kata? Ya Allah, kami dulu macam ni dah. Nampak gaya ni balik-balik fashion kami ni. Allah, bangga mereka. Orang Arab jahiliah pun dah tak ada dah. Mereka semua dah jadi orang Islam. Anak-anak saya, kalau ni anak saya duk tanya Quraisy, mana Quraisy? Orang Quraisy. Anak saya duk tanya, saya kata waktu Quraisy lah. Saya kata kenapa pula kita Quraisy? Kita Islam. Quraisy tu bangsa. Saya kata kat dia, nama awak apa? Nama awak Syed Muhammad Al-Fatih bin Shihab. Ini Quraisy ni. Daripada mana? Daripada Ali, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Quraisy ni. Beritahu ke anak kecil-kecil ni. So mereka tengok hari tu, saya cerita pasal sahabat sampai ke anak-anak saya tengok macam mana, sebab Atroman terlalu pengaruh kehidupan. Saya tak tahu macam mana nak buat supaya Atroman ni jadi kurang. Saya beli siri Omar. Kau boleh beli kisah Omar the series, ada orang famous kan ni, bagi anak saya tengok. Biarlah dia tanya ni siapa, ni sama, tapi kita kena kenal juga seorang-seorang yang berlakon watak tu. Kata anak kita cakap, kita tak boleh jawab. Alhamdulillah saya dah hafal semua watak tu. Anak saya tanya siapa pun saya boleh jawab. Hak tu siapa?
Ha ni Abdullah bin Mas'ud. Ha tu siapa? Ha ni Hamzah bin Abdul Muttalib. Ha tu siapa? Ha ni Khalid Al-Walid. Ha tu siapa? Ha tu Amr Al-As. Ni siapa? Ha ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita boleh sebut satu-satu tak apa. Kita study dululah. Anak saya kuat tanya. Lepas tu hari tu kami program kat Kota Tinggi, ada seorang pak cik. Lepas sembahyang tu dia turun dekat restoran. Anak saya tengok pak cik tu. Anak saya kata, Walid, itu bukan Abu Bakar. Muka pak cik tu memang betul-betul macam muka dalam cerita Abu Bakar, dengan janggut dia warna putih panjang. Memang saya kata, betul lah kot. Cuba tanya dia sendiri. Tuan-tuan nak berkata, biar anak kita sering kali nampak orang yang tak ingat sahabat. Saya target saya macam tu. Saya nak anak saya mengenali semua orang, semua para sahabat lebih daripada segala karakter-karakter yang tak wujud, yang diwujudkan oleh manusia dalam dunia ni. Atromen daripada tahun 1963 sampai hari ni makin bercambah, makin ramai Atromen. Kalau buat istimewa Atromen tu, kita pun tak tahu, yang confuse dah mana satu Atromen zaman kita dulu, zaman sekarang ni zaman confuse. Terlampau ramai sangat Atromen. Daripada tahun 1963 sehingga ayah saya berumur 3 tahun masa tu. Atromen dah ada dah. Anak saya yang 4 tahun pun kenal Atromen zaman tu. Nak begitu hebatnya Atromen ni tuan-tuan. Mereka boleh mempengaruhi jiwa anak-anak kita ni. Kalau kita tak pengaruh anak-anak kita tentang orang yang dulu hidup kerana kehidupan kita hari ni, anak kita takkan kenal seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, anak kita takkan kenal seperti Amr Al-As, anak kita takkan kenal seperti Salman Al-Farisi. Anak kita akan bangun dan mengenali orang-orang yang hakikat dia bagi kesan yang buruk pada iman. Semoga hari ini kita nak balik pada benda ni. Sebab tu tuan-tuan, kita nak hadirkan, saya bacaan hadis dalam rumah antara benda yang sangat-sangat kena tekan. Ta'alim rumah, baca hadis dalam rumah. Sebab itulah asbab permulaan anak-anak kita tanya-tanya soalan berkenaan dengan agama. Kalau kita tak boleh jawab, jangan jawab ikut suka kan. Ni bahaya sikit. Tapi kadang-kadang soalan-soalan anak kita tinggi tu. Dia tanya kita balik, ya, saya nak tanya ni, kita ni asal daripada mana? Oh, kita nak jawab macam mana? Nak jawab dengan dalil ke macam mana? Mana ayah nak cerita? Duduk sini. Allah Ta'ala firman dalam Quran, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah Ta'ala mulakan penciptaan. Allah Ta'ala mencipta makhluk dia sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan, dan permulaan ciptaan manusia pada tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Ta'ala tauhidkan penciptaan keturunan itu dengan saripati air yang bercampur. Thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhih. Bahawa Allah tiupkan roh masuk ke dalam ciptaan tadi, dan dia hidup. Itulah kesempurnaan kehidupan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah bagi kepada manusia ni pendengaran, penglihatan, hati, tapi sikit yang bersyukur. Anak kita terpegun tengok ayah, hebat betul. Ayah cerita pasal asal wujudnya manusia ni daripada dalil Quran. Tapi ayah tadi cikgu tanya soalan ni kat kawan saya, dia kata dia asal daripada Kelantan. Tu yang saya tanya. Rupanya lain pula dia punya skema jawapan bukan hak tu. Dia punya skema jawapan dia nak tahu asal daripada mana, negeri mana. Ayah punya jawab dengan dalil nas Quran tu.